Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hikmah Juni. Gabungan Rakyat Sabah meterai kerjasama politik. Gabungan Rakyat Sabah GRS hari ini menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi memperkukuh kerjasama politik serta menolak campur tangan pihak luar. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata, memorandum yang ditandatangani antara 9 gabungan parti politik dalam GRS itu dilihat akan memperkuatkan lagi kerjasama yang ada. Ketua Menteri Sabah ini berkata memorandum secara bertulis itu amat perlu bagi mengukuhkan lagi kerjasama dalam politik dan juga dalam mentadbir kerajaan negeri. Beliau berkata mereka akan berbincang sebagai satu keluarga yang besar kerana gabungan parti itu telah diberi peluang oleh rakyat untuk mentadbir dan memerintah negeri Sabah. Justru usaha untuk menguatkan kerjasama ini amat diperlukan. Dalam memorandum tersebut, semua parti gabungan setuju untuk memastikan kerjasama ini diperkukuhkan serta menolak campur tangan luar yang cuba menggugat gabungan berkenaan. Menjawab persoalan kenapa hanya MOU dan bukan perjanjian, Datuk Seri Haji Ji berkata tiada keperluan untuk mengikat semua gabungan parti dengan perjanjian seperti perjanjian kerjasama dalam perniagaan. Katanya, tidak perlu satu perjanjian kerana ini kerjasama politik. Pergolakan politik Semenanjung tidak pengaruhi keadaan politik di Sabah. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yakin pergolakan politik yang berlaku di Semenanjung Malaysia tidak akan menggugat keadaan politik di negeri ini. Ketua Menteri merangkap Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata, gabungan parti dalam GRS sudah membuat satu persefahaman bahawa politik di Sabah tidak akan dipengaruhi oleh pergolakan politik di tempat lain. Beliau berkata, tidak kira apa yang berlaku di Semenanjung, Gabungan Rakyat Sabah akan sentiasa memperkukuhkan kerjasama di negeri ini. Turut memberi jaminan, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah akan kekal bekerjasama adalah Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtaradin. Datuk Seri Bong Mokhtaradin berkata, pendirian UMNO Sabah sangat jelas bahawa mereka akan pertahankan kerjasama Gabungan Rakyat Sabah dan keutamaan mereka adalah untuk membangunkan Sabah dengan lebih baik. Peranan petugas barisan hadapan seperti sentiasa dihargai. Kerajaan negeri sentiasa menghargai khidmat bakti dan peranan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dalam membantu membendung penularan COVID-19 di Sabah. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Jahid Jain berkata, anggota rela memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan menjaga keselamatan awam, mengagih bantuan serta mendisiplinkan masyarakat agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beliau berkata, bagi pihak kerajaan negeri, mereka menghargai usaha rela yang sanggup berkorban tanpa mengira panas, terik dan hujan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Walau berdepan dengan ancaman atau risiko kesihatan, anggota rela sentiasa melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli ini berkata, apa yang paling penting adalah pengorbanan petugas barisan hadapan ini adalah demi keselesaan dan keselamatan masyarakat. Dalam program itu, seramai 50 orang anggota rela menerima bantuan tersebut. Sementara di Semporna, 200 anggota rela turut menerima bantuan bakul makanan yang disumbangkan daripada syarikat pengeluar beras tempatan. Kita ke perkembangan COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif COVID-19 hari ini masih tinggi dengan jumlah 2,451 kes baru dan 5 kematian dilaporkan di seluruh negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah berkata, tambahan kes baru itu menjadikan bilangan kumulatif kes di Malaysia kini sebanyak 133,559 kes. Daripada jumlah kes baru itu, Sabah mencatatkan 409 kes dan tiada sebarang kes kematian serta kluster baru dilaporkan. Sementara itu,
Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun dalam kenyataan berkata, sebanyak 11 kes baru dikesan dari saringan rentas negeri. Hari ini beluran bertukar dari zon kuning kepada zon jingga, manakala Semporna bertukar dari zon merah kepada zon jingga. Setakat ini, 21 daerah di Sabah dalam zon merah, 3 daerah zon jingga dan 3 daerah lagi zon kuning. Hanya kawasan pedalaman Sabah berada dalam zon kuning iaitu Nabawan, Telupit dan Tongod. Masidi berkata, daripada 409 kes positif itu, sebanyak 251 kes dari saringan kontak rapat, saringan bergejala 81 kes, saringan rentas negeri 11 kes, saringan kluster-kluster sedia ada 10 kes dan 56 kes adalah dari lain-lain kategori. Sementara itu, sebanyak 337 kes pulih dilaporkan dengan kumulatif kes sebanyak 36,785 kes, manakala kes kematian di Sabah kekal 282 kes. Setakat ini, sebanyak 40,263 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 2,538 kes aktif yang sedang menerima rawatan iaitu 653 orang di hospital dan 1,885 orang di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC. Terdapat 66 orang ditempatkan di unit rawatan rapi ICU dan 18 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. 6 sekeluarga terlibat dalam sindiket pengedaran dadah ditangkap. 6 sekeluarga yang terlibat dalam sindiket pengedaran dadah berjaya ditangkap dalam satu serbuan yang dilakukan di Kampung Sembulan pada Khamis. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, kesemua suspek adalah warga tempatan yang terdiri daripada sepasang suami isteri, 2 anak lelaki, anak perempuan serta menantu yang berusia di antara 20 hingga 66 tahun. Kesemua mereka ditahan bersama 6 paket syabu seberat 67.80 gram dalam satu plastik hitam yang disembunyikan di bawah pecahan jubin rumah mereka di Kampung Sembulan. Dalam serbuan berasingan, seorang lagi warga tempatan berusia 37 tahun ditangkap bersama sebuah kenderaan yang dipandu oleh suspek disyaki digunakan untuk pengedaran dadah di kawasan flat perumahan Kampung Sembulan Tengah. Habibi berkata, pemeriksaan yang dijalankan oleh pasukan serbuan di dalam kenderaan jenis Toyota Vios tersebut telah menjumpai 3 paket syabu seberat 150.36 gram yang disembunyikan di bawah lapisan kapet bonet belakang kenderaan. Keseluruhan jumlah rampasan dadah jenis syabu dalam 2 serbuan berasingan terbabit adalah seberat 218.16 gram dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 21,816 mengikut harga pasaran semasa. Kedua-dua kes kini disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Kesemua suspek kini direman bermula semalam untuk siasatan lanjut. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Selamat malam.